Salun kepada saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan menerokai Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai ke 21 tentang satu mukjizat yang dilakukan oleh Kristus Yesus di mana Yesus Kristus memberi makan 5,000 orang. Mari kita datang untuk berdoa bersama. Tuhan Bapa di Sorga, kami puji dan syukur akan atas kebesaran dan kebaikan Tuhan yang memenuhi keperluan fizikal manusia. Bukan saja Tuhan Yesus menjaga kehendak kami dalam rohani, tapi juga menjaga kehendak kami dalam seri seharian. Kami puji, syukur dan kami meminta supaya Roh Kudus membantu kami untuk memahami firman-Mu dan ampun semua dosa kami. Bantu kami menjadi seorang pengikut Yesus yang tulus dan setia. Untuk kemuliaan Tuhan dan kami akan juga diberkati. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita melukai Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai ke 21, di mana firman Tuhan menyatakan apabila Yesus mendengar berita itu, dia berudur dengan berlalu ke tempat yang sunyi, tetapi orang ramai mendengar hal itu lalu meninggalkan kota dan berjalan kaki mengikutnya. Ketika Yesus turun dari perahu, dia melihat orang ramai yang sudah menunggu, hatinya penuh dengan belas kasihan dan mereka lalu dia menyemburkan orang yang sakit. Menjelang malam, para pengikutnya datang kepadanya dan berkata, hari sudah hampir malam dan tempat ini terpencil. Suruhlah orang ramai ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di pekan-pekan. Yesus menjawab, tidak usah mereka pergi, kamu belilah mereka makan. Kami hanya mempunyai 55 buku roti dan 2 ekor ikan di sini. Jawab mereka. Bawa ke sini kepadaku, katanya. Dan dia mengalarkan orang ramai untuk duduk di atas rumput. Mengambil 5 buku roti dan 2 ekor ikan itu dan memandang ke langit. Dia mengucap syukur dan memecah-pecahkan roti itu. Kemudian dia memberikannya kepada para murid. Dan para murid memberikannya kepada orang ramai. Mereka semua makan dan kenyang. Dan para murid mengkumpulkan 12 pakur penuh dengan kepingan-kepingan yang tertinggal. Jumlah orang yang makan adalah kira-kira 5,000 orang lelaki selain wanita dan kanak-kanak. Nata naratif berubah secara dramatik dalam 3 kisah mukjizat berikut. Yang pertama yang kita bincang pada hari ini, yaitu Yesus menghadirkan orang ramai dengan makanan malang yang tidak disangka. Mukjizat kedua yang kita akan uji esok, yaitu Yesus berjalan di atas air. Dan seterusnya mukjizat ketiga, yaitu Yesus menyemburkan semua orang yang bahkan menyentuh ujung pakaiannya. Jadi saat-saat kemuncak ini bagaimana tidak bertahan lama. Yesus segala dicabar oleh orang Palestina ahli daulat dari Jerusalem mengenai para pengikutnya yang makan dengan tangan yang tidak bersih. Bab 15 ayat 1 sampai 2. Sementara itu Matius mentegakkan kembali melalui cerita-cerita ini bahawa Yesus adalah Immanuel, Allah bersama kita. Setelah mendengar berita tentang pelaksanaan hukuman mati, Yohanes Yesus menarik diri dengan perahu sendiri ke tempat yang sunyi. Herod ini mengetahui tentang dia. Jadi seperti yang dia lakukan ketika Yohanes pertama kali ditangkap, dia juga pergi. Saudara-saudari, Yesus Kristus tahu bila undur, bila gerak ke hadapan. Dia juga menarik diri selepas pertemuan yang bermusuhan dengan orang Farisi. Tidak jelas ke mana lokasi Yesus telah berundur, tetapi berkemunan di luar wilayah Antipas, timur laut, di Laut Galilea. Apabila orang ramai mendengar tentang keberadaannya, mereka mengikutnya dengan jalan kaki dari bandar-bandar. Yesus kekal popular di Galilea, walaupun memerlukan kesunyian. Apabila Yesus menarik dan melihat orang ramai yang besar, dia berasa belas kasihan terhadap mereka dan mensemburkan orang sakit mereka, menggema belas kasihan yang dia ada untuk orang ramai dalam bab ke-9 ayat ke-36. Belas kasihan Yesus membawa kepada tindakan pemulihan. Saudara-saudari, kita lihat dalam murid-murid, selain diri sendiri, Yesus tunjuk belas kasihan.
Di sini dia beri peluang lain kepada mereka untuk bertindak dengan belas kasihan. Respon pertama mereka adalah meminta Yesus untuk menghantar orang ramai balik ke kampung-kampung supaya mereka boleh membeli makanan sendiri. Tetapi Yesus memberitahu kepada muridnya, mereka tidak perlu pergi, kamulah yang membeli mereka makan. Bagi para murid ini adalah jenaka kosong. Saudara-saudari, kita lihat itu mungkin menggema perintah Elisha kepada hambanya. Balikkanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Merujuk kepada 20 loti yang dengan dia mengharap dapat membeli makanan secara ajaib kepada 100 orang. Hambanya juga menjawab dengan rasa tidak percaya. Jadi saudara-saudara kita lihat dalam Matius bab 10 ayat ke-8, Yesus mengkesar para muridnya untuk melakukan mukjizat dan di sini dia mungkin mengharapkan mereka melakukan lihat lagi. Namun mereka tidak faham apa yang dia minta. Tidak halnya mempunyai 5 buku roti, 2 ekor di situ. Pada asasnya mereka tidak mempunyai apa-apa sama sekali menghadapi prospek membeli makan 5,000 lelaki tidak termasuk wanita dan kanak-kanak. Yesus minta roti dan ikan dan meminta orang ramai duduk anak klono di atas rumput. Kata kerja anak krino menggambarkan postur berbaling di jamuan makanan. Yang mengantisipasi berjamuan terakhir di mana Yesus berbaling anak keimai bersama murid-muridnya. David dan Allison mengomentari bahawa setelah mengarahkan orang ramai untuk duduk, Yesus bertindak seperti tuan rumah pada jamuan makan Yahudi biasa. Membahagikan makanan kepada murid-muridnya yang kemudiannya membahagikan kepada orang ramai. Saudara-saudari kita lihat, dia menggandarkan makanan dengan mengambil 5 buah roti dan 2 ekor ikan dan memandang ke langit. Dia mengucap syukur dan memecahkan roti itu. Yesus mandang kepada papanya di sorga untuk mendapatkan bekalan makanan seperti yang terjemin dalam khotbah di bukit dan dalam permohonan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia mencontohkan cara-cara berhubungan dengan papar yang dihalangkan daripada para pengikutnya. Karena kerja membeli syukur, lugior juga bermaksud memberkati. Kebanyakan doa Yahudi memberkati Tuhan atas pemberiannya bukannya mentawarkan kesyukuran. Yesus puji Tuhan apabila dia memandang ke langit sebelum pemecahan roti dan memberikan kepada para murid. Jadi saudara-saudari kita lihat bagaimana pemohon memberkati Tuhan untuk pembarkai pengutukan. Persamaan sinoptics. Karena kerja mengambil, memberkati, mempercar dan membeli. Semua terdapat dalam kisah-kisah sinoptik tentang pembelian makan yang ajaib sedang naratif perjanjian yang terakhir. David dan Allison menyenaraikan 9 persamaan terminologi antara bab 14 dan 26 yang sebahagiannya tidak dapat dalam Markus yang menunjukkan bahawa Markus membawa hubungan yang lebih jelas di antara kedua-dua agenda tersebut. Jadi saudara-saudari kita lihat pemberian makan kepada orang ramai itu dipersembahkan sebagai perasaan tindakan utama di ibadat komuniti Kristian yang sedang muncul. Seterusnya dia mencangkarkan penciptaan meja yang besar melampaui 12 murid pada penjamuan terakhir yang melangkumi orang bukan Yahudi dan Yahudi. Dalam bab yang ke-11, Yesus telah lamarkan perjamuan eskatologi sedemikian. Saudara-saudari dalam Yesus Kudus, ini adalah satu lagi momen proleptics yang mentandakan bahawa Injil adalah untuk semua bangsa. Sedangkan orang mentakwa terdapat latar belakang Musa untuk mempelihara makan 5,000 orang di mana Musa mengawasi penyediaan mana secara ajaib untuk orang Israel juga di padang gurun. Jadi saudara-saudari kita lihat latar belakang Musa, Alicia berpendapat bahawa mana dan kitab keluaran perjamuan terakhir dan jamuan Mesianik secara tematik berkaitan dengan tradisi Yahudi. Walau bagaimanapun hubungan dengan perjamuan terakhir dan perjamuan Mesianik yang akan datang
nampaknya relevan kepada Matthews. Selainnya, Yesus tidak berada di kawasan padan kurung tetapi dia di tempat yang sunyi. Para periku membeli roti dan ikan yang telah digandarkan kepada orang ramai dan mereka semua makan dan kenyang. Untuk menjadi kenyang, kotazo adalah untuk benar-benar kenyang dengan makanan, tidak kekurangan apa-apa. Jadi di sini adalah hubungan dengan ucapan bahagia. Mengikatilah kepuasan yang menantikan melekar lapar sekarang. Bagi Noram, hubungan antara bab 5 ayat 6 dan bab 14 ayat 20 adalah tidak lebih daripada kebetulan bahasa dan banyak benang verbal dalam Matius mencadangkan sebaliknya. Terdapat 12 paku kofino sepihan yang tersisa. Jenis paku yang digunakan di sini kofinos agar besar dan khusus yang digunakan oleh orang Yahudi yang mungkin menunjukkan orang ramai yang sepenuhnya Yahudi. Dalam kisah pemberian makan seterusnya jenis pangkur itu tidak disebut. Sesuai dengan pelayanan Yesus di wilayah orang bukan Yahudi, memandangkan parko-parko itu besar, dan ada banyak roti dan ikan yang tersisa, menggemak mukjizat-mukjizat oleh Elia dan Musa. Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kita lihat jumlah orang yang makan kira-kira 5.000 orang lelaki, tetapi kita perlu tambah lagi selain daripada wanita dan kanak. Saudara-saudari, Matius melekokkan bilangan mereka yang hadir saja. Menekankan mati itu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Jumlah mereka yang makan adalah kira-kira 5.000 orang lelaki. Selain wanita dan kanak-kanak, teks Yunani sebenar bermula tanpa wanita dan kaki-kaki dan oleh itu oleh difahami sebagai hanya 5.000 lelaki yang hadir. Terdapat contoh lain dalam kesusastraan Yunani di mana kita depan difahami sebagai selain daripada atau tambahan kepada. Saudara-saudari, marilah kita untuk menimbalas apa yang kita sudah pelajari. Kita perlu mendeklarasikan Yesus adalah anak Allah, di mana anak Tuhan adalah Tuhan sendiri juga. Semua kita percaya Kristus dan iman kami kita diperkukuhkan. Marilah kita doa bersama. Tuhan Bapa di surga, kami puji syukur atas kebesaran dan karunia Tuhan. Dan kami berdoa untuk Tuhan bantu kami tumpu petualang kepada kehendak Tuhan. Itulah jiwa dan kehidupan yang paling bermakna. Dalam nama Kristus Yesus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan sekeluarga dan kita jumpa lagi.